Okay, bismillah. Alhamdulillah, para pelajar yang dirahmati Allah SWT. InsyaAllah hari ini kita akan masuk bab baru yang agak penting lah dalam dalam subjek pendidikan syariah, pendidikan Al-Quran As-Sunnah, iaitu tajuk ulum hadis dan kepentingannya. Ini tajuk kita yang kita akan belajar hari inilah, insyaAllah. Dan tajuk ini sangat penting sebab dia merupakan asas dalam ilmu sunnah. Jadi kalau belajar siapa yang terlepas, boleh tonton, tengok balik video ni. Yang ulang kaji lah ni tajuk yang asas, yang perlu pelajar tahu dan perlu pelajar ambil berat dan perlu pelajar sebaiknya hadam lah. Bila dah masuk ke ni, jadi pelajar akan dapat gambaran yang lebih luas dan mudah untuk pelajar-pelajar lebih kenal ilmu-ilmu dalam hadis. Okay. Jadi kita tengok dulu tajuk dia. Saya minta daripada atas lah. Minggu lepas kita dah minta daripada bawah. Kita minta Afiq Darwish. Afiq Darwish. Okay. Nampak Afiq Darwish? Afiq, boleh Afiq nampak? Nampak Ustaz, mana satu? Baca yang awal tu, pelajaran 19. Mana? Nah ni, pelajaran 19 ni. Tajuk, baca tajuk tu. Ilmu hadis dan kepentingan. Kepentingannya. Kepentingannya. Okey, baca yang bawah tu dan kotak tu. Aduh, persoalan. Persoalan, bagaimanakah ilmu Ulama bagaimanakah ulama dahulu boleh menghafaz beribu-ribu hadis, sedangkan tiada teknologi seperti zaman kini. Ya, okey. Terima kasih Afiq. Okey. Tajuk yang kita belajar ni, tengok persoalan ditanya kan. Alhamdulillah kalau kita ni akan sempat, saya akan tunjuklah beberapa cara untuk kita semak hadis. Saya tunjuk kat pelajar, saya tunjuk satu kitab kan. Saya pernah tunjuk dulu, ada kitab Sahih Bukhari. Nampak pelajar? Nampak? Nampak Ustaz? Nampak tak? Okey. Nampak. Kalau kita buka Sahih Bukhari ni, dia ada saya ambil jumlah spesifik lah. Jumlah dia dia ada 7,563 hadis. 7,563 hadis. Ini baru 7,000 satu kitab. Satu kitab dahulu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Jadi ditulis satu kitab. Dalam tu ada 7,000 hadis. Dan dia hafal daripada matan tu maksudnya innama al-a'malu binniyat, itu matan. Lepas tu kalau sanad disebut an Ibn Umar. Dia bukan hafal tu saja. Dia hafal daripada awal siapa dia ambil. Nanti kalau saya tunjuk nanti saya akan tunjuklah macam mana kita nak baca mata sanad. Jadi dia bukan hafal dia punya matan macam kita hafal hadis apa innama al-a'malu binniyat wa innama likulli ma nawa. Kita hafal itu. Ulama dulu dia bukan hafal matan je tu. Dia hafal sekali dia punya sanad, nama orang. Bukan sekadar hafal nama orang, dia ingat lahir lagi. Dia ingat mana tempat dia tinggal.
dia ingat sifat-sifat orang tu. Orang ni baik ke, orang ni jahat ke, orang ni ada boleh dipercayai ke, dan macam-macam. Itu kehebatan ulama. Ini baru 7 hadis. 7,000 hadis. 7,563. Dia ada kitab lain. Dia panggil Adabul Mufrad. Dan kitab yang dia kumpul ni artinya semuanya hadis-hadis yang sahih. Nanti saya akan tunjukkan pada pelajar bagaimana Imam Bukhari ni dia hafal beribu-ribu hadis. Saya akan tunjuk di antara, kalau ulama sekarang dia sebut sebagai genius. Macam para pelajar lah boleh hafal Quran. Boleh hafal Quran dalam ayat pun ada 6,200 ataupun 6,600 perkataan. Begitu. Tapi kita kadang-kadang lupa. Al-Bukhari ni ulama yang tak lupa. Masya Allah. Dia punya hebat tu. Orang tanya dekat mana dia tutur kataan tu. Saya dah tahu dah siapa nama ni. Saya dah tahu hadis ni mana. Nanti kita akan tunjuk. Ada ulama sekarang pun begitu. Semua nak bagi tahu, kita nak tengok ini satu ulama yang hebat. Dia lahir selepas 4 mazhab dan dia bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apapun para pelajar, kita tunjuk bahawa ulama dahulu mereka menghafal hadis daripada matannya dan sanadnya dan segala-galanya mereka menghafal. Sebab tu mereka ni Allah bagi anugerah yang hebat. Cuma nanti para pelajar kalau sempat kita akan ceritalah riwayat Bukhari ni, dia punya cerita dia sangat sedih. Masa dia hidupnya tak pernah dihargai. Tetapi Allah angkat dia selepas dia meninggal. Kitab dia ni dipakai sampai sekarang. Tapi zaman dia tahun 200 Hijrah tu, orang tak pandang pun dia. Bukan sekadar tak pandang. Raja pun boleh penjarakan dia dan sebagainya. Tak apalah. Kita nak bagi tahu di sini, kalau orang menuntut ilmu ni, perjalanan dia panjang. Nak menuntut ilmu ni bukan senang. Menuntut ilmu ni banyak cabaran dan dugaan. Keluarkan duit, perlukan masa, penat, lelah. Itu semua adalah mehnah. Mehnah tu maksudnya perjuangan dalam cubaan dalam menuntut ilmu. Apapun para pelajar, kita akan tengok maksudnya di sini. Saya nak sampaikan bahawa mereka menghafal hadis ni, Allah bagi mereka kekuatan akal yang hebat. Mereka orang yang saleh, Sebab tu mereka bukan sekadar boleh hafal dan mereka mengamalkan dalam kehidupan seharian. Kita ni jauh dengan para ulama dahulu. Kita mungkin boleh pandai, tapi akhlak kita ni serba-serba saja. Sebab tu kalau kita nak mengkritik ulama-ulama dulu, zaman-zaman dahulu, kurun kedua, kurun ketiga, kita kena muhasabah diri dulu. Sebab tu para pelajar, kita ni kena membaca. Tidak pun tak kenal, macam saya lah. Macam saya pun, saya ni bukanlah rajin sangat. Tapi kita nak rasa semangat tu. Macam mana Al-Bukhari ni, saya beli kitab ni, mahal ni. Saya beli kitab ni masa belajar tu. Saya pergi kat masjid kat UAE, saya dengar sikit-sikit apa yang ada. Dengarlah ustaz-ustaz tu syarah, terangkan. Jadi kita belajar sikit-sikit. Sebab tu penting. Akan datang kalau pelajar-pelajar ada duit, saya habis duit beli kat buku saya. Buku benda lain saya pun tak ada. Handphone saya handphone murah je. Jadi itu para pelajar, hidup ni kalau nak berjaya, banyakkan kita membaca lah. Tapi sekarang alhamdulillah kita boleh buka internet saja. Buka internet keluar je buku. Buka internet keluar je buku PDF. Tak perlu macam buku, kita ada buku digital Quran Sunnah dan Syariah. Tak payah beli pun. Kalau beli dah kena RM20. Masa kata begitu. Tapi alhamdulillah kita dah ada buku digital, kita bacalah. Baca dulu sebelum masuk kelas kan. Tajwid Quran Sunnah, Syariah, Sejarah, BM, baca dulu sebelum kelas. Tengok apa cikgu bagi tahu, okey, apa dia, kita akan tengok, oh ini cerita dia. Sebab tu para pelajar, kalau dulu punya ulama, mereka sediakan buku, mereka catat apa guru tulis. Sebab tu kalau kita belajar sejarah-sejarah dulu, macam mana sebenarnya cerita Imam Malik, dia tengok Imam Syafi'i, datang kelas tak bawa kertas pun, pen pun tak bawa, nak halau dah. Tapi Imam Syafi'i hafal. Begitulah, kalau kita ni tengoklah, kalau kita tak boleh hafal, tulislah. Kalau kita tak boleh ingat, bawalah buku. Itulah cara kita nak belajar. Tak apa para pelajar yang dirahmati Allah SWT, saya tunjuk satu video ni. Para pelajar saya tunjuk sekejap supaya para pelajar nampak dia sama macam pelajar lah. Para pelajar dah boleh hafal Quran, dia samalah, konsep dia lebih kurang. Tapi saya tunjuk bagaimana ulama sekarang, budak kecil je, dia menghafal hadis. Pendek je ni video ni, jangan risau. Pendek je. Tengok sekejap. Wal'an. Nampak tak? Nampak tak? Okey.
مع أسئلة الحفاظ ومع المحدث المدرس بالحرم المكي الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرف بنفسك أيها الحافظ. اسمي جهاد ابن متعب ابن عيسى المالكي. جهاد ابن متعب. ابن متعب؟ نعم. المالكي؟ نعم. جهاد؟ نعم. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث من؟ أنس بن مالك. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ أنس بن مالك. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. أبي هريرة. أكمل. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول أن لك إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس بن مالك. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أترك الصلاة. أبي هريرة. أو لكلكم ثوبان. أبي هريرة. أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ أبي ذر. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حديث من؟ أبي سعيد. عند من؟ عند مسلم. إنما الصيام جنة. حديث من؟ أبي هريرة عند الشيخين. من أراد الحج فليتعجل. حديث من؟ حديث أبي هريرة عند أبي داود. عند من؟ أبي داود. السيد الله. حديث عبد الله بن الشخير. من صححه؟ رجاله ثقات وقد صححه غير واحد واشتباه النسائي وجوده محمد. كل خطبة ليس فيها تشهد. أبي هريرة عند أبي داود. باب ما جاء في خطبة الحاجة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج الوحي. حديث من؟ كان يجد من التنزيل شدة. حديث من؟ كان ابن عباس. ابن عباس. رقم كم؟ هذا الحديث الثالث بعد 500 وألف في جنبنا الصحيح المجلد الرابع. طيب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. عبد الله بن جعفر عند الشيخين. من صلى البردين دخل الجنة. أبي موسى. الذي بعده؟ أبي ذر. اللي بعده؟ أبي هريرة. اللي بعده؟ أنس. اللي بعده؟ أنس عن رافع بن خليل عن عائشة عن أبي أمامة عن جرير. Nampak pelajar? Nampak? Itu sebuah ringkasan, tapi tak apa, nanti ada masa pertengahan ni saya akan bagi sebelum kita rehat, saya akan tunjuk baliklah video ni. Tu seorang budak kecil dah hafal hadis, tengok dia sebut hadis suman maksudnya hadis daripada siapa, riwayat siapa. Dia bukan hadat. Tadi tu dia uji, tadi dah ada kitab sunnah tu ada 6. 6 tu contoh ini ada 7,000. Sahih Muslim ada 9,000 lebih kurang. Ada Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, dah macam-macam dah. Diorang ni hafal hadis. Beribu-ribu. Quran pun hafal, hadis pun hafal. Sebab tu nak tunjukkan bahawa kalau kita belajar sikit, saya akan tunjuklah. Masih ada orang kritik, boleh ke orang hafal hadis banyak-banyak ni? Kita akan tengok nanti, maknanya benda tu tak mustahil. Benda tu tak mustahil. Macam pernah belajar lah, boleh hafal Quran. Tadi boleh hafal hadis, tak mustahil. Keinginan tu ada. Keinginan tu budak kecil tu. Budak dia buta, tak dapat penglihatan. Tak apa, pelajar, kita tinggal di situ. Tu semuanya, itu nak tunjukkan bahawa kalau kita hafal Quran, kalau pelajar boleh berjadi macam tu, lebih baik. Ayat mana ni? Ayat mana ni? Itu hebat lah. Itu Masya Allah. Mumtaz lah. Okey, saya tak boleh gitulah. Okey, tak apa.
kita itu mudah-mudahan kita dapat, tak apa, kita teruskan ajaran kita dari Afidah. Anwar ada? Anwar dah masuk belum? Belum? Ada Ustaz. Boleh Anwar baca? Baca daripada segi bahasa. Ya, pengertian hadis. Pengertian hadis dari segi bahasa. Dalam bahasa Arab, hadis bermaksud baharu. Hadidun. Jadidun. Jadidun. Perkataan berlawanan bagi hadis ialah lama. Qadimun. Hal ini kerana kalam Rasulullah SAW itu baharu, manakala kalam Allah SWT pula bersifat qadim. Hadis juga bermaksud percakapan atau perbualan. Ya, itu mana hadis. Hadis tu kalau dari segi bahasa tu kecemasan terang. Kalau bahasa kita kena faham makna hadis. Sebab tu kita sebut talibun jadidun, pelajar baru. Nak kata talibun hadisun, pelajar lama, boleh. Jadi kita boleh pakai perkataan tu boleh. Contoh kan, talibun, saya tak pandai lah pakai macam ni. Talibun, macam itulah. Jadi saya susah pakai nak belajar. Talibun jadidun, maksudnya pelajar baru. Nak kata talibun hadisun pun boleh, pelajar baru. Ini vocab lah, boleh. Itu dah masa sama. Lepas tu kita boleh kata ana hadisun, saya bercakap pun boleh. Jadi benda ni maknanya pelbagai. Itu makna asal. Jadi boleh berguna dalam bahasa. Okey, itu yang pertama lah. Okey, baca lagi Anwar. Dari segi istilah, perkataan, percakapan dan perkhabaran, perbuatan, takrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey. Okey. Itu makna hadis. Okey, terima kasih Anwar. Okey, ini makna hadis ya. Kena ingat kat sini perkataan, percakapan. Kalau kita sebut dalam bahasa Arab, min fi'lin au qaulin au khabarin au fi'lin qaulin au takhririn au sifatin khuluqiyah au sifatin khiliqiyah mansub ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa Arab lah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu perkataan, percakapan, perkhabaran, perbuatan, takhrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dia. Nanti kita akan tengok apa makna perkataan, apa makna perbuatan, apa makna takhrir, apa makna itu sifat. Kita tengok satu persatu. Okey? Itu kita ingatlah, tu definisi istilah. Dari 3 saja, 4 5 iaitu percakapan, lepas tu perbuatan, takhrir, lepas tu sifat. 4 saja. Jadi kalau kita ingat 4 ni, lepas tu kena ingat disandarkan kepada Nabi. Itu dipanggil hadis. Okey, kita pergi pelajar seterusnya. Anwar, Afiq Jan ada? Afiq Jan ada? Okey, boleh Afiq Jan baca? Ya, perkataan Nabi. Ya. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Atau perbualan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa dua bentuk, sama ada perintah, larangan, penyataan atau selainnya. Contoh hadis. An-Nabi Hafs. An-Nabi Hafsin. Hafsin. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Abi Hafs, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat dan sesungguhnya bagi seseorang itu apa yang diniatkan. Riwayat Al-Bukhari. Okey, terima kasih Afiq Jan. Okay, yang pertama saya ulang sekali. Kalau sanad tu apa? Sanad ni. Ni dipanggil sanad. Sin nun dal. Ni panggil sanad. Sanad ni rantaian.
Kalau matan ni daripada innama a'malu binniyat sampai sini dia panggil matan. Okey. Ni panggil matan. Okey. Sanad dan matan. Ulama dulu dia bukan hafal sanad matan saja. Dia hafal sanad. Ni sanad an abiyah tu. Okey, tu yang pertama lah. Yang kedua tengok an Abi Hafsin. Siapa tahu Hafsin siapa? Abu Hafs. Hafsin tu siapa? Hafsin tu. Pernah dengar perkataan? Umar dia ada anak nama dia Hafsah. Hafsah binti Umar. Okey, tu anak perempuan lah. Hafs tu maksudnya kalau bahasa Arab ni dia macam saya, nama bapa saya Zamziba, dia akan guna Ibnu Zamziba, saya anak. Tapi kalau saya Farhan, orang sebut bapa saya Anta Abu Farhan. Macam tu ulama dulu. Dia budaya Arab begitu. Kalau kita tak boleh panggil bapa, mana boleh kan? Nama contohnya Humaidi. Humaidi masih si Humaidi. Oh, kita pantanglah nama panggil bapa. Kalau orang Arab, kalau bapa dia mulia, kita panggil bapa, itu satu kemuliaan. Kadang-kadang orang tak kenal bapa, orang kenal anak. Macam tu. Tu bezanya budaya Arab dengan budaya Melayu. Kalau kita panggil nama bapa, kita marah tak marah? Marah. Tapi budaya Arab tak. Sebut nama Abu Hafsim tu anak dia. Tu daripada bapa Abu Hafs, nama dia Umar bin Khattab. Okey, tak apalah. Itu saya nak ceritakan budaya. Budaya orang Arab lain, budaya Melayu lain. Okey, satu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, pernah dengar tak Umar membunuh anak dia? Benar. Anak perempuan dia, betul? Benar. Rasa hadis tu sahih ke tak sahih? Sahih. Tahu. Tak. Cerita je kan. Ya, ini tu panggil hadis palsu. Ini Hafsah ni anak perempuan dia. Hafsah. Dan dia ni antara yang memegang selepas Abu Bakar meninggal, dia yang pegang. Kan kita baca ulum Quran tu diserahkan kepada Hafsah. Inilah Hafsah, anak Umar. Maksudnya orang kata Umar membunuh anak perempuan dia, itu hadis palsu. Reka-reka ke atas Umar, nak menghina Umar Al-Khattab. Sebab tu orang kata Umar bunuh anak perempuan dia, itu semua palsu, dosa kalau kita. Jadi Hafsah tu adalah anak perempuan dia. Okey, tak apa, itu yang pertama lah. Tapi yang seterusnya tengok, sebut perkataan Nabi ni, perkataan Nabi, perbualan Nabi, dia akan sebut sini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Sallallahu alaihi wasallam. Ni berkata ni. Bila bersabda bermaksud Nabi kata. Nabi kata. Nabi kata sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan. Itu maksudnya adalah hadis dari sudut perkataan. Itu bahasa Arab sebut qaulun. Macam tu. Okey, perkataan maksudnya qaulun Nabi. Tu bila nampak ada yaqul, dia kata saya dengar Rasulullah SAW bersabda. Itu dipanggil perkataan. Jadi ada nampak ini satu perkara yang menceritakan tentang hadis yang menggunakan tentang perkataan. Jelas? Jelas. Boleh faham? Ada soalan kat sini? Ustaz, nak tanya. Ya. Kan nak bezakan hadis kursi dengan hadis yang datang pada Nabi. Okey, nanti kita akan sampai pada bab hadis kursi. Kita akan ada muka surat selepas nanti. Kita selesai kat sini dulu, boleh Okay. Boleh. Okey, terima kasih. Ada soalan lain setakat ni? Boleh. Ustaz, Ya. apa kepentingan sanad? Okey, sanad ini soalan yang mumtaz. Okey, sanad ini nak memastikan bahawa cerita tu adalah betul. Sebab tu kalau kita belajar dalam ilmu hadis kan, contoh kita bacalah, saya tunjuk satu contoh. Okey kan. Jadi kalau nak baca sanad tu, kita nak pastikan siapa yang meriwayatnya. Contoh saya sebut kan, contoh kita belajar dulu ulama ilmu hadis daripada tabi'in pada sahabat kepada Nabi. Ya, itu panggil turutan. Tapi tiba tabi'in tu tak meriwayatkan nama sahabat. Jadi hadis tu hadis yang tak boleh dipakai. Sebab tu ulama dia akan kaji. Sahabat ni jumpa tak Nabi? Tabi'in ni jumpa tak sahabat? Contoh Bukhari ni jumpa tak ulama ni? Itu pentingnya sanad. Sebab kalau tanpa sanad la ilmalah. Maksudnya kalau ulama sebut, kalau tak ada sanad, ilmu tak ada.
Sebab tu dalam tradisi agama Islam perlunya ada sanad. Kalau sanad terputus pada zaman dah habis dah. Kira zaman turun ketiga, keempat tu dah habis dah sanad. Nak bagi tahu pentingnya sanad ni supaya orang tahu siapa yang meriwayatkan hadis. Contohlah Syukri Okay, Syukri dapat cerita daripada saya dapat cerita daripada Ustaz Luqman. Ustaz Luqman dapat cerita daripada Ustaz Manaf. Macam tu. Misal kata itu, tadi benda tu betul lah. Takkan Ustaz Luqman nak tipu, saya nak tipu. Cerita tu betul. Maksudnya contohnya cerita dia hari Jumaat cuti. Ustaz Luqman bagi tahu kat Ustaz Manaf. Ustaz Manaf bagi tahu kat Ustaz Luqman. Ustaz Luqman bagi tahu kat saya bagi tahu dekat Syukri. Jadi sama. Misal kata Syukri dapat cerita daripada Ustaz Luqman. Macam tu. Tapi Syukri tak jumpa pun Ustaz Luqman. Jadi terus melalui lepas daripada saya. Jadi cerita Syukri ni boleh jadi samar-samar. Tak percaya lah cakap Syukri. Macam tu. Sebab tu dia kena mesti lalui dia panggil rangkaian. Baru cerita tu nampak seluruh je. Tu pentingnya sanad. Kalau tak ada sanad ni macam mana Syukri berjumpa Ustaz Luqman? Sedangkan Ustaz Luqman tu pegawai tinggi. Contoh Ustaz Luqman tu dekan, dia punya din. Lepas tu Ustaz Manaf ni pengurus yang besar. Jadi takkan boleh jumpa. Jadi kena melalui saya dahulu. Jadi kalau tak jumpa, macam mana boleh lompat terus? Jadi cerita tu boleh samar-samar. Itu pentingnya sanad. Nampak tak? Nampak Ya. Yeah. Okay. Nampak Ustaz, nampak. Contohlah Umar Al-Khattab ni dia kata dia tak pernah jumpa. Contohlah Umar Khattab ni dia bukan sahabat. Jadi nampak macam pelik lah. Takkan dia boleh jumpa Rasul. Macam tu. Itu pentingnya sanad. Sebab tu kat sini orang akan kaji. Siapa Abu Hafsin ni? Siapa Umar ni? Kalau Umar ni nama bapak dia siapa? Contohlah orang bawa. Contohlah An Abi Hafsin Umar bin Al-Bukhari. Contoh. Ini bukan sahabat ni. Ini Umar lain ni. Jadi itu penting nak memastikan sanad tu terpelihara. Sebab tu kalau tanpa sanad, sebab tu orang boleh riwayat hadis. Saya baca hadis daripada Nabi. Siapa baca dia tu sebut tadi kan? Riwayat siapa? Bukhari. Riwayat siapa? Sanad. Riwayat Abu Daud. Siapa yang meriwayatkan? Anas bin Malik, Abu Hurairah. Macam tu baca dia. Kalau orang boleh reka-reka. Kalau tak ada sanad dia orang kata saya boleh reka. Itu pentingnya sanad. Sebab tu sanad penting dalam memelihara matan hadis tu, keaslian hadis. Kalau tidak orang boleh reka-reka. Boleh Boleh? InsyaAllah. Ya. Okey. Syukrana. Okey. Farhana dah masuk? Dah Ustaz. Okey. Boleh minta Farhana iqra'i perbuatan pula. Perbuatan Nabi SAW. Setiap perilaku, tindak, tunduk dan gerak-geri Rasulullah SAW meliputi cara beribadah. Aktiviti harian, hubungan kekeluargaan, iktibar masyarakat, akhlak dan sebagainya. Contoh hadis An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi fa iza arada Faiza arada al-faridata nazala fastaqbala qiblah rahawul Bukhari. Artinya daripada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah SAW menunaikan salat di atas haiwan tunggangannya ke arah manapun haiwan itu menghadap. Apabila baginda ingin menunaikan salat fardu, baginda turun dari tunggangannya dan menghadap kiblat. Riwayat Al-Bukhari. Okey, terima kasih Farhana. Okey, ini yang kedua adalah perbuatan Nabi. Kalau bahasa Arab sebut fi'lun. Fi'il tu maksudnya perbuatan lah. Perbuatan.
Perbuatan tu apa? Tak kisahlah cara beribadat, aktiviti harian, hubungan keluargaan, etika masyarakat, akhlak dan sebagainya. Dia tengok Nabi. Tengok macam mana. An Jabir bin Abdullah. Daripada Jabir bin Abdullah. Ini sahabat lah. Sahabat. Okey, nanti pelajar akan belajarlah apa macam mana nanti pelajar akan jumpa dalam kata 5 ni, pelajar akan kenal hadis yang boleh jadikan hujah, hadis yang tak boleh jadikan hujah. Maksudnya hadis yang boleh jadikan hukum. Kalau tabi'in tak meriwayatkan pada sahabat melalui Nabi, boleh tak pakai hadis tu? Nanti pelajar akan jumpa benda tu. Kalau pelajar tengok, saya ada bagi video dalam Telegram tu yang saya dah mengajar kata 5, pelajar boleh kenal dahulu. Tapi tak apalah, kita tengok kemudian. Kalau nak tengok terus sudah ada kat Telegram tu. Tak apa, daripada Jabir bin Abdullah qala. Jabir ni dia kata, aku nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Dia kata macam Rasulullah sallallahu ni menunaikan solat. Dia nampak. Bukan Rasulullah kata aku solat. Dia guna yusalli. Kalau dalam bahasa Arab dia dipanggil al-fi'lu al-mudhari', dhamir dia, kata ganti dia adalah huwa. Maksudnya dia. Dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok apa Nabi buat. Oh, Nabi dia solat di atas haiwan. Nabi tak cakap apa pun. Dia kata sahabat, marilah tengoklah aku solat di atas atas unta ni contoh. Tapi tak bagi tahu pun. Jadi dia tengok apa yang Nabi buat. Dan bila tengok Nabi buat, itu dipanggil hadis dari sudut perbuatan. Jadi ini pun diterima. Perbuatan dan percakapan diterima. Boleh? Boleh ke tak? Nampak tak? Nampak. Jelas lah. Jadi kita nak bahaskan ni pengertian dulu. Yang matan tu kita tinggal kemudian lah. Yang penting pelajar tengok ada kena bezakan. Kita kena faham makna dia tu. Tengok. Yang ini maksud telah berkata Rasulullah SAW menunaikan salat. Macam tu. Dia tengok Rasulullah apa Rasulullah buat. Macam tu. Dia tengok perbuatan Rasulullah. Nabi solat ke, Nabi kahwin ke. Sebab tu kalau nak baca tentang perkahwinan, bagaimana Aisyah cerita tentang Nabi, macam Nabi mandi wajib dan sebagainya, macam Nabi berkasih sayang dengan isteri-isteri dia, itu dan sebagainya. Itu dia akan tengok betul tengok macam apa Anas bin Malik, dia punya hamba kan, dia punya tukang orang yang bersama Nabi pada kecil. Dia tengok Nabi apa Nabi buat, macam tu. Itu dia panggil perbuatan Nabi. Okey? Nampak tak? Jelas tak? Ada soalan? Untuk ada dua ni. Jelas tak? Kita ada dua, qaulun wa fi'lun, perbuatan dan perkataan. Setakat ni ada soalan? Tak ada. Okey, boleh ikut lah. Okey. Bagi yang seterusnya. Maaf Ustaz. Ya. Saya ada soalan. Ya, tanya dia. Kan macam kita tengok hadis tadi pasal Nabi semayang atas unta, atas kerendaan dia lah. Ya. Jadi kan bila jadi maknanya ada satu hadis macam tu, siapa yang akan bahaskan hukum, cara-cara dia, kaedah dia, sama ada ulama ataupun Nabi sendiri? Okey. Soalan yang baik. Okey, di sini kita akan tengok pertama bila sahabat ni dia tengok Nabi buat kat sinilah. Dia banyak benda nak tengok dekat sini. Antaranya bila sahabat dia meriwayatkan kepada Nabi, ni dia akan jadi hujah. Oh, maksudnya nak solat atas kenderaan ni tak ada masalah. Boleh tak? Boleh. Kan orang kan kita naik kereta, kita naik atau kita pergi contoh kita pergi Mekah, saya kata kan. Contohlah, kita naik kapal terbang, kan? Kan kita nak terbang kadang-kadang kalau kita tak nampak ada kiblat. Kalau kejap-kejap kapal terbang tu, contoh sekarang ni kiblat menghadap sini. Tiba-tiba kapal terbang tu pergi sana. Tiba-tiba kapal terbang tu pergi sini. Tiba-tiba kapal terbang tu patah balik, contoh. Dari nak solat tu bagaimana? Orang pun, solat kena wajib ni. Kena buat ni. Lepas tu dia pun buat, ada Nabi buat. Nabi solat atas tunggangannya. Haiwan tu kejap ke sana, kejap ke sini, kejap ke sana, kejap ke sini. Nabi solat je. Jadi maksudnya ulama ada hadis dan ulama jadikan hadis Jabir bin Abdullah menjadikan satu hukum.
Maksudnya boleh tak semayang dalam kenderaan? Boleh. Tapi ini satu sudut lah. Maksudnya solat sunat boleh. Solat fardu pun boleh. Tapi kalau solat fardu ada kena baca riwayat lain. Tapi kat sini dalam riwayat solat sunat. Tapi kalau nak ada hadis lain boleh lah. Tapi saya tinggalkan perkara itu dulu. Cuma macam nak tengok, ulama akan tengok, ada tak hadis yang menceritakan kita boleh solat dalam kereta? Boleh tak kita solat keadaan kereta api tengah pusing-pusing tu? Boleh. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Nampak? Nampak Fizuddin? Jelas tak? Jelas tak? Jawab soalan tak? Jelas tak? Jelas. Terima kasih. Okey, wallahualam. Okey, itu satu contoh lah. Okey. Misal kata kalau tak ada hadis tu, contohlah hadis tadi tak ada. Jadi orang nak solat dalam kapal terbang ni boleh jadi dua. Tak solat boleh. Nak solat ikut dan tak tahu. Itu dalam agama ni ada panduan. Ada Al-Quran, ada hadis. Tu dalam bidang agama. Dalam bab ibadat, kita mesti cari hadis. Kalau sakit, macam mana nak semayang? Tangan kita patah, nak tayamum ke macam mana ni? Satu badan kita terbakar. Kalau ambil uduk tu macam mana? Ada tak hadis yang boleh memudahkan kita semayang? Macam tu. Itu semua ada hukum. Kalau tak ada hadis, macam mana kita nak mengamal? Sebab tu ada hadis, ulama akan tengok pula, hadis ni sahih, boleh diamalkan. Ada hadis yang daif, boleh diamalkan. Tapi hadis palsu, misal katalah, contohlah, hadis palsu, contohlah, kalau dia kata terbang, kamu semayanglah sambil berlari ke, sambil berjalan ke, dalam kau terbang, ada orang ke. Jadi tak boleh. Sebab ada hadis kata, duduk macam biasa je, atas kursi, Allahu Akbar. Macam tu. Tapi ada orang kata, tak apa, tak nak semayang, kamu sambil jalan-jalan boleh, sambil makan boleh. Kalau tak ada hadis, orang boleh reka-reka. Itu pentingnya hadis dan ulama menistimbatkan hukum berdasarkan hadis tadi. Wallahualam. Okey. Seterusnya saya minta Irfanah ada? Ada Ustaz. Boleh Irfanah. Iqra'i. Takrir. Sesuatu perkara dilakukan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sampai ke pengetahuan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara, namun baginda tidak menegahnya atau tidak menzahirkan kebenciannya terhadap perbuatan tersebut. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam berdiam diri dan membiarkannya. Contoh hadis An Khalid bin Walid radhiyallahu anhu qala utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidabbi mashwiyin fa'ahwa ilaihi liyakula faqila lahu innahu dabbu fa'amsaka yadahu faqala Khalidun aharamun huwa qala la walakinnahu la yakunu bi'ardi qawmi fa'ajiduni a'afuhu fa'akala Khalidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzur. Artinya daripada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dihidangkan dengan daging dab bakar. Maka diberitahu kepada baginda sesungguhnya ia daging dab, maka baginda tidak mengambilnya. Maka Khalid bertanya, adakah ia haram? Baginda bersabda, tidak. Binatang tersebut tidak terdapat di kampung kaumku, maka aku berasa tidak suka. Khalid pun memakannya sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat. Okey. Siapa nak makan dab?
Syukran Terima kasih Fana. Siapa pernah makan dop? Tak pernah. Tak. Siapa tahu dop apa? Ustaz, dop ni biawak Ustaz? Biawak pasir. Kejap saya tunjuk gambar dia. Nampak? Apa Tu nampak tu. Tu. Biawak pasir. Ya. Dop ni orang masak tu, nampak? Tak pernah makan tu Ustaz. Saya belum makan, tak sampai negara Arab ni. Belum makan ni tu. Kini Arab tu. Tu dia makan tu. Masak nasi Ekor dia Arab. memang macam tu Ustaz. Ya. Tu dia makan ekor dia. Wah. Tu masak nasi tu. Sedap tak sedap? Nasi biryani Ustaz. Kalau suruh bagi makan, saya nak makan tak? Kita. Sedap tu Ustaz. Boleh cuba mana tahu rasa sikit kepala dia ke, ekor dia ke, rasalah sikit. Kalau rasa nak rasa lah. Kalau tak nak rasa, tak apa. Tapi tak apalah, saya cerita sikit. Kalau dop ni, dia biawak padang pasir dan dia ni tak makan benda yang kotor. Dia tak makan macam biawak kita, dia makan benda-benda yang kotor. Dop ni dia makan macam daun, dia minum air, dia makan benda yang bersih. Kajian sains dia mengkaji apa kelebihan dop ni, binatang yang bersih. Dan dia tak hidup macam kalau biawak dia duduk kat tempat-tempat sungai yang kotor. Dop tempat yang bersih. Dia itu sifat dia. Dan dia lain. Dia bukan najis dan dia boleh dimakan. Tu tengok Ustaz. Ya. Nak tanya boleh? Ya, tanya. Kiranya kalau dog ni dia tak makan daging haiwan macam bangkai ke? Ya, dia tak makan benda bangkai. Kalau biawak tak boleh makan sebab dia makan bangkai. Dog ni dia makan benda yang daun-daun. Sebab tu kita boleh makan macam tu. Okay. Boleh cuba. Asalnya ada yang orang bela kat Malaysia ni. Try lah, order sikit. Lepas tu siapa makan share sikit gambar dia tengah makan. Okay. Tapi tak apa, itu dog. Okay. Kalau kita mungkin macam nak makan, macam tak nak makan, kita tengok takrir. Apa mana takrir? Dia pengakuan. Nak larang pun tak. Tu nak tak menegahnya, tak juga benci. Macam tu. Dan apa Nabi buat? Nabi berdiam diri macam tu. Dan membiarkannya. Macam kita lah contohnya. Kalau orang Pantai Timur makan budu. Kalau orang bukan Pantai Timur tak makan budu. Jadi nak makanlah. Saya tak makan, diam. Lepas tu makanan jangan caci. Lepas tu kalau makan sedap, kita makan. Tak sedap, kita diam. Macam tu. Kalau makan dia basi, kita tak payah makan lah. Sebab tu kita kena dalam makanan ni, kita tak boleh menghina makan. Kalau kita tak suka, kita diam. Macam tu. Sebab benda tu halal. Sebab tu dalam Al-Quran, surah At-Tahrim tu, dia ceritakan bahawa ada yang Nabi telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Sebab tu dalam makanan kita tak boleh kata aku haramkan aku makan benda yang tak boleh. Sebab tu kita kena tengok benda-benda begini. Kalau orang tak suka, dia tak suka makan kita tak kisah. Dia tak suka, kita diam. Yang penting benda tu halal, dia boleh makan. Sebab tu dalam makanan tak boleh menghina. Kalau tak sedap, macam tu lah, makan je lah. Telan saja macam tu lah. Melainkan kalau ada kuman ke apa, kita boleh komen lah kalau kena makan. Tapi kalau nak menghina makan, apa ni makanan untuk anjing, sebab tu berdosa lah. Tengok macam mana Nabi. Itu yang penting. Itu mana takrir ni, Nabi tak tegah dan Nabi tak zahirkan kebenciannya. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi diam. Lepas tu tengok ada cerita dia tetap bin Masywi, orang masak daging bakar tu, Masywi tu kan. Lepas tu Khalid bin Walid ni Nabi tanya lah benda tu. Lepas tu Khalid bin Walid ni indahu dabun. Ni dab Nabi. Fa'amsakahu yadahu faqala Khalid. Dia pun macam Khalid. Khalid pun kata lah, Nabi macam dia pegang lah ni tangan Khalid, dia pegang. Kan? Lepas tu Khalid pun terkejut, kenapa Nabi pegang? Lepas tu Khalid pun tanya, haramun huwa, haram ke? Lepas tu Nabi kata, qala la, tak. Walakinnahu la yakunu bi ardi qamin. Tapi benda ni, Nabi kan duduk Mekah ni persekitaran lain. Siapa kalau pernah pergi Mekah, dia nampaklah keadaan Mekah di Madinah, di padang pasir tu berbeza-beza sikit. Jadi Nabi kata, dok ni aku tak nak tengok pun dekat Mekah. Jadi Nabi pun dah bertahun-tahun hidup, dah jadi rasul, dah 45-50 tahun. Benda yang baru bagi dia, tak biasa makan, jangan makan.
Jadi kata tapi dia kata benda ni boleh makan sebab mungkin dia orang cerita makanan ni dhab ni bersih ke apa-apa, tapi Nabi tak makan. Tu wahyu. Tapi nak beritahu di sini Walid makan, tapi Nabi tengok je. Nabi tengok makanlah. Saya tak kisah pun. Itu maksudnya Nabi larang dan Nabi tak larang, Nabi pun tak makan. Itu dia panggil takrir. Dia berada di tengah-tengah. Nabi tak cakap apa pun. Nabi tengok je lah. Tu dipanggil takrir. Nabi tak bercakap, Nabi tak kata ini haram ni, ini halal ni. Kalau itu perbuatan, kalau itu percakapan. Kalau perbuatan, Nabi ambil dia punya ekor dog tu, Nabi makan. Tu panggil perbuatan. Tapi duduk Nabi tak buat. Nabi tak cakap, Nabi tak buat. Itu dia panggil takrir. Faham tak faham? Faham. Ya. Faham. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan lah? Okey, yang terakhir tengok yang sini. Kita minta saya nak baca boleh Ustaz? Boleh. Sila. Sifat Nabi SAW, iaitu dari sudut jasmani seperti bentuk tubuh badan atau rohani seperti amanah dan jujur. Contoh hadis An Abi Ishaq bin Mansur radhiyallahu anhu qala sami'tu al-Barra radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير رواه البخاري. Artinya, daripada Abi Ishaq radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Al-Bara radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling tampan wajahnya dan paling baik akhlaknya. Baginda tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Riwayat Bukhari. Itu dipanggil sifat Nabi. Sifat Nabi Sifat Nabi. Okey. Kita tengok kat sini. Okey. Dari sifat Nabi ni dah ada dua. Sifat fizikal dia. Kat sini dia tunjuk, ini tak ada apa pun. Dia cerita lah, dia tengok Nabi juga. Tapi dia menceritakan tentang bentuk Nabi. Macam tu. Nabi yang handsome. Nabi yang paling akhlaknya. Nabi tak tinggi. Dia tengok, ini dipanggil sifat-sifat Nabi. Ni tak jadikan hukum. Kalau sifat Nabi ni tak jadikan hukum. Nabi tinggi, kita kena jadi tinggi. Tak. Ya, kalau dah tinggi tadi, yang tiga tadi lah. Qaulun, fi'lun, takrirun. Itu saja. Kalau yang sifat Nabi ni, tak boleh jadikan hukum. Nabi rambut hitam, contoh Nabi rambut perang, contohlah. Kita pun nak rambut perang, tak boleh. Jadi tu dipanggil sifat Nabi. Nabi tinggi, kita dah mana rendah. Nak macam mana? Tak boleh. Itu panggil sifat Nabi. Tu dipanggil antara sifat Nabi. Okey, tu dari sudut bentuk badan dia. Kalau amanah, jujur itu kena ikutlah. Kita kena jujur, kita kena amanah, tu boleh. Jadi itu panggil sifat Nabi. Sifat Nabi. Sama ada perbuatan, sama ada dia punya fizikal dia ataupun dalaman dia. Sifat-sifat dalaman dia. Jadi ada 4 yang kita nak nampak. Ada itu yang pertama, qaulun, fi'lun, takrirun, sifatun. Kalau bahasa Arab dia sifatun khuluqiyah, sifatun khilqiyah. Khuluq ni saya tulis. Kalau baris depan maksudnya sifat dalaman. Kalau khilqiyah, khilq baris bawah, maksudnya sifat fizikal dia. Okey, bahasa Arab dia. Boleh ada soalan?